Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 Ramadan 24 April bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan berikut tajuk utama malam ini. Video muzik berunsur LGBT. Yadim seru tindakan SKMM. Juga pelaksanaan gaji minimum 1,500 pada 1 Mei diteruskan. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menyeru kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM agar mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran video muzik berunsur LGBT yang dibuat usahawan kosmetik terkenal. Menyuarakan kekesalan itu, Yadim berkata video muzik itu jelas mengganggu sensitiviti rakyat di negara ini selain mencemarkan kesucian bulan Ramadan yang telah memasuki fasa 10 malam terakhir. Yadim dalam kenyataannya menegaskan tindakan usahawan kosmetik itu bukan sahaja dipandang jijik oleh ajaran Islam, bahkan menyongsang arus budaya sebenar masyarakat pelbagai agama dan bangsa di Malaysia. Yadim juga ingin menyeru warga pengguna untuk menunjukkan sikap dan kuasa pengguna sekaligus menolak sikap matlamat menghalalkan cara ini dalam meraih populariti dan laba perniagaan secara murahan. Yadim dalam masa sama turut mengalu-alukan penggiat seni untuk sama-sama menyuarakan bantahan terhadap tindakan yang menjatuhkan imej seni tanah air. Jabatan Agama Islam Negeri diminta menyiasat kemunculan laman sosial yang menawarkan pakej taubat dengan bayaran RM20. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata siasatan perlu dibuat bagi mengesan mereka yang terlibat agar tindakan selanjutnya dapat dijalankan. Tegas Datuk Idris, tawaran demikian tidak masuk akal dan beliau menggesa orang ramai agar tidak terpengaruh dengan perkara seumpama itu. Bertaubat kena bayar duit. Tak betul. Allah Ta'ala ni tak perlu pun. Tak perlu pun. Tak ada tol, tak ada apa benda. Dengan Allah Ta'ala ni terus kita direct dengan dia. Ada masalah, kita pergi minta kepada Allah Ta'ala. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta tolong dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak perlu pun sedikit pembayaran untuk dibayar kepada mana-mana pihak. Tak perlu orang-orang tertentu nak jumpa tu imam ke, tok guru ke. Tak. Kita terus. Kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi maafnya. Beliau berkata demikian kepada media pada Majlis Sumbangan Inspirasi Kasih Ramadan dan Aidilfitri 1443 Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM kepada 70 anak yatim di kampung Sungai Petai, Cangkat Jering semalam. Sebelum ini tular satu hantaran iklan pakej taubat bagi satu penama dengan harga RM20. Susulan itu, Datuk Idris menerusi hantaran di laman Twitternya memaklumkan tindakan lanjut akan diambil dan memohon orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan iklan itu untuk memaklumkannya kepada beliau. Keputusan berhubung pelaksanaan gaji minima RM1,500 pada 1 Mei ini tetap akan diteruskan walaupun mendapat pelbagai bantahan dan rayuan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan terhadap komitmen yang dibuat pihaknya dan tidak akan menarik balik keputusan terbabit. Walaupun terdapat pelbagai cadangan, rayuan dan sebagainya, saya ingin memberi jaminan hari ini kepada pekerja bahawa penetapan gaji minima untuk dilaksanakan pada 1 Mei akan diteruskan. Tambah beliau, perincian mengenai pelaksanaan gaji minima itu akan dibuat oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan tidak lama lagi. Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ini mengumumkan 1 Mei sebagai hari pelaksanaan gaji minimum sebagai penghargaan kepada golongan pekerja. Beliau berkata demikian ketika majlis penyampaian pampasan kepada bekas pekerja Perwaja Stil Sdn Bhd di Dewan Pejabat UMNO bahagian Kemaman hari ini. Sementara itu, 709 bekas pekerja Perwaja Stil Sdn Bhd Perwaja yang telah ditamatkan perkhidmatan pada November 2014 lega apabila menerima pampasan dengan nilai keseluruhan berjumlah RM8.645 juta. Menurut penerima, sambutan Aidilfitri kali ini lebih bermakna selepas bertahun-tahun memperjuangkan isu pampasan itu di mahkamah. Saya amat gembiralah. Sekian lama saya
menunggu saat ni. Hari ni kita tibalah untuk penerimaan cek untuk papasang yang diberikan kerja dengan serta-merta itu hari. Dengan apa rezeki Allah bagi, terutama sebelum puasa dan nak raya, setelah 8 tahun kita berjuang memperjuangkan hak kita. Perwaja yang ditubuhkan di bawah dasar perindustrian berat negara pada 1982 beberapa kali bertukar pemilikan dan dilanda pelbagai masalah termasuk masalah kewangan sehingga operasinya terpaksa ditutup pada November 2014. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menerima lebih 24,000 aduan penipuan menerusi atas talian menjelang perayaan Aidilfitri. Pengarah Penguatkuasa A KPDN HEP Putrajaya Azman Adam berkata penipu atau skamer ini rancak memperdaya orang ramai terutamanya wanita menerusi tawaran jualan baju raya dan sebagainya. Yang itu melibatkan barang-barang yang seperti barang-barang yang pakaian, barang elektrik, persiapan raya dan sebagainya lah. Jadi oleh sebab itulah saya mengambil peluang ini untuk memberi pesanan bahawa pengguna-pengguna kita ni memang kita promote untuk menggunakan transaksi pembelian secara atas talian ni. Tetapi dalam kita memilih platform manakah yang kita nak beli, carilah platform yang kita boleh percaya. Beliau berkata demikian kepada media selepas penguatkuasaan dan pemeriksaan di bawah Ops Pantau 2022 di sekitar Taiping hari ini. Mengulas mengenai Ops Pantau, jelas beliau, KPDN HEP telah mengesan 386 kes atas pelbagai kesalahan dengan nilai kompaun lebih RM116,000 dan nilai rampasan lebih RM325,000 sejak Ops terbabit dilaksanakan bermula 3 April hingga 22 April. Ops Pantau 2022 dilaksanakan di seluruh negara bertujuan untuk memastikan bekalan barang-barang yang menjadi tumpuan rakyat sepanjang Ramadan dan Aidilfitri sentiasa mencukupi. 28,000 tiket bas ekspres konsortium E-Mutiara Berhad E-Mutiara ke semua destinasi di Semenanjung Malaysia bagi perjalanan bermula 26 April sehingga 2 Mei sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri habis dijual. Pengerusi eksekutifnya Cik Ibrahim Cik Ismail berkata antara tiket yang paling laris bak goreng pisang panas ialah tiket dari Lembah Kelang ke Kota Baru Kelantan. 20 naik bulan. 20 naik bulan sampai ke Malai Raya. Jadi Malai Raya bas hanya daripada Kuala Lumpur ataupun daripada luar sahaja balik ke Kelantan. Mana bas pergi tak ada lagi dah. Mana kita dah bagi rehat kepada kita punya pemandu. Bagi perjalanan bas musim perayaan ini, E-Mutiara menambah 30 perjalanan sehari, menjadikan keseluruhan 120 perjalanan bas sehari yang mampu membawa 4,000 penumpang setiap hari. Tambahan perjalanan itu akan dikekalkan sehingga 1 minggu selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyerahkan sumbangan zakat kepada 300 anak yatim termasuk ibu tunggal di Ibu Pejabat Konsortium E-Mutiara Berhad di Kota Baru hari ini. Mengulas lanjut, Cik Ibrahim berkata walaupun terdapat perjalanan tambahan, namun pihaknya akan memastikan keselamatan penumpang terutama melibatkan penyelenggaraan bas selain 150 pemandu akan bertugas mengikut jadual yang ditetapkan. Walaupun industri ini belum lagi pulih sepenuhnya, namun beliau yakin menjelang tahun hadapan, ia akan kembali normal seperti sebelum pandemik COVID-19 melanda. Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor, PITAS, menerima pengiktirafan The Malaysia Book of Record bagi hafazan Al-Quran tanpa henti dalam tempoh 24 jam menerusi program Ijtima' Huffaz Selangor kali ke-15. Pengerusi PITAS, Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah berkata pengiktirafan ini satu rekod pencapaian tersendiri buat PITAS yang telah mencecah usia 20 tahun. Di negara-negara lain, mereka memang agak ke depan dari segi hafazan. Sebagai contoh, di Indonesia, mereka mengkhatamkan Quran setiap malam dengan dalam solat tarawih. Kita boleh Imam Syafi'i sendiri mengkhatamkan Quran sehari 2 kali. Setiap Ramadan tu 2 kali khatam. Jadi mengambil semangat ini, kita tak pernah membaca Quran yang non-stop. Non-stop ni bukanlah seorang, maknanya kita bergila-gila juga untuk memberi motivasi pada diri kita sebagai PITAS yang dah berusia lebih 20 tahun, mempunyai satu anugerah sendiri, ada rekod sendiri untuk memberi motivasi pada kita. Tiap tahun kita buat.
Program yang berlangsung 2 hari ini melibatkan lebih 3,000 pelajar institusi tahfiz dari seluruh Selangor dan ia turut disiarkan secara langsung di laman sosial. Program tersebut diadakan di Auditorium Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam yang dirasmikan Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Agama, Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal Negeri Selangor, Muhammad Zawawi Ahmad Mughni siang tadi. Dalam majlis yang sama turut disampaikan anugerah Tokoh Hufaz Selangor 2022 dan penyerahan sijil syahadah PITAS kepada 9 penerima. PKPS tawar harga barang basah lebih murah. Alhamdulillah bertemu lagi. Sempena sambutan Aidilfitri tidak lama lagi, Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS menawarkan barangan basah dan keperluan asas yang lain pada harga lebih murah menerusi Karnival Jualan Mega Prihatin. Ketua Pegawai Eksekutif PKPS, Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi berkata, inisiatif itu akan bermula esok di 7 lokasi di Selangor. Jualan-jualan ini telah bermula bukan hanya pada weekend, pada minggu depan. Sebenarnya dia bermula pada esok, di mana 25 hari bulan PKPS akan menghantar lori-lori kita yang boleh bergerak, lori bergerak iaitu Ehsan on Wheel untuk pergi ke tempat-tempat yang telah kita kenal pasti untuk kita bawa barang-barang seperti yang telah disebut oleh YB Izham tadi, iaitu terdiri daripada telur, terdiri daripada ayam, daging, tulang lembu dan juga minyak paket 1 kilo ke lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Tambah Dr. Muhammad Khairil, orang ramai boleh mendapatkan barangan keperluan itu bermula 10 pagi hingga 1 tengah hari. Sementara itu, rakyat Selangor juga berpeluang untuk mendapatkan barangan basah di program Selangor Agro Market Prasyawal, Pasar Tani serta Pasar Koperasi Warga Hijrah Selangor Berhad di 22 lokasi di seluruh Selangor. Saya dah sebut dulu harga-harga dia, di mana kita memberikan harga yang sangat-sangat berpatutan. Macam ayam tu yang kalau 1.8 atau 2 kilo ke atas, kita hanya menjual RM12 seekor. Daging lembu kita jual di harga hanya RM35 daging segar. Dan telur ayam grade B ni biasanya harga RM12.70 satu papan. Kita hanya RM10. Ya. Tambah beliau, minyak masak paket pula boleh dibeli dengan harga RM2, manakala ikan Q-fish pada harga RM8 sekilogram. Insinyur Izham dalam pada itu memberi jaminan bekalan pada musim perayaan kali ini adalah mencukupi, memandangkan pihaknya telah menambah kuantiti jualan selain menghadkan penjualan kepada pengguna. Program Jualan Prihatin Rakyat telah bermula sejak Februari dengan peruntukan awal dari Kerajaan Negeri Selangor sebanyak RM500,000. Seramai 109 anak yatim daripada beberapa rumah anak yatim di negeri Terengganu diraikan TDC Holdings Sendirian Berhad TDC dalam Majlis Iftar Perdana dengan kerjasama Terengganu FC. Ia sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat itu yang sentiasa aktif membantu golongan kurang bernasib baik. Antara rumah anak-anak yatim yang terlibat ialah Rumah Tunas Harapan Darul Hilmi, Rumah Anak Yatim Darul Falah dan Asrama Perkaya Marang. Ketua Pegawai Eksekutif TDC Muhammad Hafizuddin Yu Abdullah berkata, selain berkongsi rezeki bersama anak-anak yatim, majlis ini juga dapat mengeratkan hubungan antara TDC dan TFC. Jadi program hari ini hadirnya seramai 100 lebih orang anak yatim diraikan bersama untuk iftar bersama. Dan juga player-player daripada Terengganu FC1 dan Terengganu FC2. Jadi memang ini adalah satu program, iftar adalah program yang tradisi lah untuk TDC selama ini sejak 6 tahun lepas lagi. Memang setiap kali bulan Ramadan kita akan pilih salah satu lokasi untuk lakukan iftar bersama dengan anak yatim. TDC dalam pada itu turut menyerahkan sumbangan bernilai RM2,000 kepada rumah anak yatim terlibat sebagai persediaan menyambut Syawal selain penyerahan duit raya kepada setiap penghuninya. Terpancar keceriaan di wajah anak-anak yatim ini kerana masih ada pihak yang prihatin dengan nasib mereka. Terima kasih kepada TDC kerana bagi sumbangan duit raya dan untuk beli raya-raya tahun ini. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak TDC kerana telah bagi sumbangan kepada kami. Kami boleh beli baju raya tahun ini. Terima kasih.
TDC menjadi penaja platinum buat TFC bagi 2 tahun berturut-turut sehingga musim 2023 dengan nilai RM2 juta setiap musim menerusi produk campuran susu skim, kolostrum dengan beta-glucan daripada yeast iaitu Clever. Syarikat TDC turut bergerak aktif dalam aktiviti kebajikan lain antaranya seperti membantu golongan asnaf, ibu tunggal, memberi sumbangan keuangan kepada penubuhan masjid, sumbangan COVID-19 dan terbaru edaran bubur lambuk di sekitar ibu negara dengan kerjasama TV Al-Hijrah. Sejak penubuhannya pada tahun 2016, TDC adalah salah satu syarikat MLM unik yang berjaya menggabungkan keindahan konsep MLM dan wholesale ke dalam pemasaran syarikat. Angkatan Tentera Malaysia ATM menerusi Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV sasar sekurang-kurangnya 800 program Cakna Veteran setiap tahun bagi menyantuni semua veteran ATM di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, kerajaan sentiasa komited dalam menjaga ehwal kebajikan serta kesejahteraan veteran agar mereka tidak terpinggir. Program Veteran ATM ini masih diteruskan dalam sasaran sekurang-kurangnya sebanyak 800 program cakna dilaksanakan pada setiap tahun bagi memastikan semua veteran ATM di seluruh negara dapat menikmati perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Majlis hari ini seperti majlis perjumpaan berbuka puasa dan ramah mesra bersama Persatuan Persatuan Veteran yang berlangsung pada Isnin lepas di Wisma Perwira yang adalah merupakan satu program yang memang wajar dilaksanakan kerana ianya memberi platform kepada veteran ATM dalam melontar sebarang usul maupun cadangan-cadangan berkaitan hal ehwal kebajikan veteran. Buat masa ini terdapat 207,000 veteran ATM yang berdaftar dengan JEF manakala lebih 100,000 lagi yang masih belum daftar. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia PJM kepada veteran ATM Peringkat Negeri Kelantan 2022 di Kota Baru. Pada majlis ini 700 veteran ATM dari seluruh Kelantan menerima PJM sebagai penghargaan di atas perjuangan dan pengorbanan mereka. Saya sebenarnya 2-3 hari masih budak nak sekolah kata kan. Siap maju-maju walaupun baju murah dengan songket pusangnya dengan kasut KW masa askar balik saya semangat mari sini ni. Itulah saya. Saya berhenti tahun 84. Ehwal banyak bantu. Anak saya semua kerusu SPN, SPR, semua veteran yang akan urus masa buat mengendalikan ni lah. Bagus ATM kita ni. Setakat ini 29,821 warga veteran ATM telah menerima PJM, manakala bagi veteran yang layak dan belum lagi dianugerahkan pingat berkenaan, ia akan dilakukan pada majlis akan datang. 100 keluarga asnaf di Johor Bahru menerima sumbangan barangan keperluan asas daripada skuad Hijrah Prihatin pada hari terakhir aktiviti CSR itu diadakan di selatan tanah air. Terdahulu program yang mendapat kerjasama Wakaf An-Nur Corporation Berhad itu turut mengagihkan bubur lambuk kepada penduduk setempat yang menjadi tradisi TV Al-Hijrah setiap kali Ramadan. Sejak skuad Hijrah Prihatin ditubuhkan, ini merupakan kali pertama misi bantuan itu diadakan di Johor Bahru dan ia mendapat sambutan menggalakkan. InsyaAllah Hijrah Prihatin akan terus berkembang. Jadi ini merupakan percubaan kita yang kali pertama kita meneroka sempadan luar daripada Kuala Lumpur dan juga Selangor. Jadi ini merupakan edisi bubur lambuk yang kedua kita buat di luar Kuala Lumpur. Yang pertama kita buat minggu lepas di Kuantan. Dan juga alhamdulillah untuk minggu ni ataupun untuk kali kedua ni sebagai penutup untuk program bubur lambuk kita di Pasir Gudang ni. Timbalan Pengurus Wakaf An-Nur Corporation Berhad Muhammad Syafi'i Abdul Rahman berharap program ini menjadi perintis kepada kerjasama yang berterusan antara TV Al-Hijrah dan Wakaf An-Nur. Kami bersyukur Masjid An-Nur Taman Cendana dipilih sebagai lokasi pada kali ini.
Sebenarnya program-program seperti ini masjid jadi platform terbaik untuk menyalurkan manfaat kepada penduduk-penduduk setempat. Selain daripada peranan masjid itu sendiri yang dapat kita kembangkan terus untuk masyarakat ambil manfaat daripada situ. Lebih istimewa kali ini, skuad Hijrah prihatin dicurikan dengan konvoi dari kelab motosikal berkuasa tinggi Kings MG. Benefit itu banyak, sangat banyak. Yang pertamanya sesuai dengan nama Hijrah Prihatin itu sendiri, di mana kami menyantuni golongan asnaf di kampung Cedana di Johor Bahru ini, di mana kami sedikit sebanyak dapat menyelami bagaimana perasaan dan kesukaran yang dihadapi oleh penduduk di sini, iaitu terutama yang terhimpit dengan kesan dari COVID-19. Dapat ringankan sikit beban kita untuk orang kata apa, tambah sikitlah. Untuk keperluan asas kan, lagipun nak raya, jadi cuma kita tinggal boleh tambah sikit lagi lah. Hijrah Prihatin merupakan program siasat TV Al-Hijrah yang dilaksanakan sejak 6 tahun lalu. Kilang haram meletup, 100 terbunuh. Bertemu lagi. Lebih 100 orang terbunuh dalam insiden letupan kilang penapisan minyak haram di Imo, Nigeria. Kebanyakan mangsa yang terbunuh ditemui dalam keadaan rentung. Pesuruhjaya Sumber Petroleum di Imo, Goodluck Opiah berkata keadaan mangsa yang rentung menyebabkan banyak yang masih belum dapat dikenal pasti. Katanya pengendali kilang penapisan minyak haram itu yang dipercayai telah melarikan diri sedang diburu. Kilang penapisan minyak haram itu beroperasi dengan mencuri minyak mentah daripada saluran paip milik syarikat minyak. Vandalisme saluran paip minyak dan kecurian minyak sering dilaporkan di Nigeria, menyebabkan ekonomi negara ini mengalami kerugian besar. Selain memberi kesan kepada ekonomi, aktiviti curi minyak itu antara punca kebakaran saluran paip minyak sering berlaku di Nigeria. Enam terbunuh dalam kejadian letupan di sebuah restoran di Mogadishu, Somalia. Ketika letupan berlaku, Ketua Polis Somalia dan beberapa penggubal undang-undang negara tersebut berada di restoran berkenaan. Kesemua pegawai kerajaan itu bagaimanapun dilaporkan selamat. Insiden turut menyebabkan sekurang-kurangnya 7 orang cedera. Menurut polis tempatan, letupan berlaku disebabkan pengebom bunuh diri. Punca serangan masih belum dapat dipastikan. Saksi yang berada di lokasi kejadian turut memaklumkan beberapa tembakan turut kedengaran selepas letupan berlaku. Serangan pada Jumaat itu dilapor berlaku beberapa hari selepas serangan mortar di Parlimen Somalia ketika mesyuarat oleh ahli parlimen yang baru dipilih sedang berlangsung. Sembilan daripada 26 mangsa bot karam di perairan utara Jepun telah berjaya ditemui pasukan penyelamat. Kebanyakan mangsa yang ditemui bagaimanapun dilapor tidak memberikan sebarang tindak balas dengan keadaan sebenar mereka masih belum dapat dipastikan. Menurut laporan, 4 mangsa ditemui pada awal pagi Ahad, manakala 5 lagi mangsa diselamatkan beberapa jam kemudian. Mereka yang diselamatkan masing-masing ditemui di perairan dan pesisir pantai. Kesemua mangsa yang diselamatkan telah dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Pasukan penyelamat kini giat mencari baki 17 lagi mangsa yang masih hilang. Pada Sabtu, 26 mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 2 kru itu menaiki bot persiaran Kazu 1 dipercayai menuju ke semenanjung Shiratoko iaitu tapak warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan hidupan liar yang unik. Namun sekitar jam 1.13 tengah hari semalam, bot persiaran tersebut menghantar isyarat kecemasan memaklumkan sedang tenggelam. Sesungguhnya peranan dan sumbangan yang dimainkan oleh wanita dalam pembangunan negara begitu besar dan tidak ternilai harganya. Malah tiada siapa dapat menyangkal betapa pentingnya peranan golongan wanita dalam mengait dan menyulam kisah kejayaan sesebuah keluarga mahupun negara. Sekian Berita Al-Hijrah. Ikuti Berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Muslim Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berterawih.